Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin yang bertugas di surau ini, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala program aktiviti yang telah pun dianjurkan di bawah Surau An-Nur ini. Seterusnya, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, keseluruhan ahli qaryah yang mudahan dihimpunkan kita semua di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia serta inayah yang telah dijadikan, yang telah diagihkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memulakan kehidupannya pada hari ini dengan suatu perkara yang baik. Pergi ke tempat yang baik, masuk ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan yang baik pada waktu yang ianya terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk kita beribadah dan waktu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang saleh untuk menimba ilmu dan menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Juga kita memohon, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita pada hari ini berada pada suatu bulan untuk memperingati suatu kelahiran, suatu keputeraan junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sememangnya cintanya itu adalah mendorong kita supaya menambahkan ibadah, supaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sememangnya cintanya itu adalah kosong daripada keduniaan dan juga tidak ada sebarang kepentingan padanya. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menghadiahkan kita akhlak seperti mana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kita suatu lisan yang basah dengan salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita suatu pakaian sunnah seperti mana yang telah dipakaikan kepada para sahabat dan juga para tabi'in. Dan mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita suatu jalan hidup yang berlandaskan dengan syariat yang telah pun dibawakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana telah pun kita dimulakan dengan permulaan yang baik pada hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sepanjang kehidupan kami selepas ini dimulakan dan juga dijalankan dengan segala perkara yang baik, ya Allah. Tambah amalan kami, ya Allah, perkukuhkan iman kami sehinggalah datang kepada kami ajal kami setelah panjang umur, setelah sempat untuk kami melangsaikan hutang piutang kami, ya Allah, setelah sempat untuk kami bertaubat kepadamu, ya Allah, setelah sempat untuk kami melaksanakan segala tanggungjawab kami dan juga urusan duniawi kami, ya Allah, setelah kami tenang untuk kami bertemu denganmu, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sekali kami dimatikan, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam suatu hadis yang memberikan peringatan kepada kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharah wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaikum bi khuwaisati nafsik." Sekiranya kamu telah pun menyaksikan pada suatu zaman nanti manusia yang tamak haloba, yang tamaknya itu tidak ditahan-tahan, manusia yang mereka itu memiliki hawa nafsu yang tinggi dan nafsunya tidak dilawan. Kamu menyaksikan manusia yang terkesan dunia di dalam hatinya lebih daripada yang lain, dan juga kamu akan menyaksikan manusia yang fanatik dengan pendapatnya sendiri dan juga mengenepikan orang lain. Sekiranya kamu dapat melihat perkara-perkara ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke atas diri kamu untuk mementingkan diri kamu masing-masing. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang kita sebutkan sebentar tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita semua, apabila sampai suatu zaman akan berlaku 4 perkara pada perbuatan-perbuatan manusia. Di mana-mana sahaja pun kita dapat lihat perkara ini akan berlaku, dan juga kita akan dapat lihat manusia yang sedemikian rupa. Yang pertamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ramai orang yang tamak halaba. Maksudnya, subhanallah, ibarat dunia ini ingin dimiliki segala-galanya. Dunia tidak pernah mencukupi daripada poket-poket mereka, daripada badan mereka, daripada rumah mereka dan segala-galanya. Ada pula manusia yang kedua, mereka ini wal'iyadu billah
tidak lawan langsung hawa nafsu. Memiliki hawa nafsu yang tinggi, kemudiannya tidak dilawan langsung. Ibarat kehidupannya itu memang adalah untuk melampiaskan hawa nafsunya di dalam dunia ini, wal'iyadzubillah. Sekiranya ada sedikit sifat untuk melawan hawa nafsu, itu pun adalah disebutkan kalau bahasa Arabnya khairun wa barakah. Maksudnya itu adalah yang terbaik dan juga itu yang paling bagus sekali. Subhanallah. Kalau adalah di akhir zaman ini manusia yang lawan hawa nafsunya walaupun sedikit, itu pun dah terbaik. Tetapi wal'iyadzubillah, bila sampai sesuatu zaman, kata Rasulullah, manusia tak ada lagi lawan hawa nafsunya, malah ikut dan patuh kepada hawa nafsu. Astaghfirullahalazim. Yang ketiganya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan nampak manusia yang terkesan dunia mu'tharah, dunia yang terkesan pada hati manusia, memberikan makna segala-gala benda harus ada keduniaan. Kalaulah subhanallah nak sampaikan, nak menasihati sekalipun, diukur dalam bentuk keduniaan orang tersebut. Kalau dia memiliki pelajarannya tinggi, kalau memiliki harta yang banyak, kalau ada kecantikan, orang ini akan diguna pakai kata-katanya subhanallah, dan kata-katanya akan diviralkan. Tapi kalau orang itu subhanallah tidak ada apa-apa sijil yang merujuk kepada keilmuannya, walaupun orang ini adalah orang yang alim, tambahan pula orangnya bukanlah orang yang berharta ataupun yang menunjuk-nunjuk hartanya. Sebab di zaman sekarang bukannya orang yang subhanallah, yang viral, katanya kaya raya dan sebagainya, belum tentu dia kaya lagi. Ada juga orang yang tak tunjuk hartanya tapi dia lebih kaya lagi. Zaman sekarang begitu, subhanallah. Ada yang semata-mata subhanallah sewa kereta, sewa rumah besar-besar, subhanallah 2-3 hari nak tunjuk dia tu kaya, semata-mata, subhanallah. Kerana apa subhanallah? Di zaman sekarang orang mementingkan suatu material untuk didengar kata-katanya, dipercayai apa yang disebutkan. Kalaulah orang itu tidak memiliki sebagai contoh, tidak memiliki harta, tidak memiliki rupa, tidak memiliki medium yang dipercayai dan yang sebagainya, walaupun isi kandungan yang disampaikannya itu adalah sahih, bernas dan ilmiah, tetap tidak akan diguna pakai. Wal'iyadzubillah, astaghfirullahalazim. Maka itu adalah dunia yang terkesan di dalam hati. Apa-apa pun yang dilakukan oleh manusia, orang yang memiliki keduniaan akan dimenangkan oleh manusia. Yang cantik akan dimenangkan berbanding yang hodoh. Yang kaya akan dimenangkan berbanding yang miskin. Orang yang memiliki banyak pengaruh akan dimenangkan berbanding orang itu orang yang sedikit pengaruh. Di akhir zaman tidak ada lagi dah orang yang memenangkan kebenaran kerana kebenaran. Orang memenangkan kebenaran kerana kebenaran itu ada keduniaan. Subhanallah. Sebab itulah subhanallah di akhir zaman ini setidak-tidaknya subhanallah, kita memiliki suatu perkara yang diperlukan oleh sekeliling. Terdapat seorang cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Hasan. Seorang lelaki yang dapat memerintah hanya 6 bulan memerintah khilafah, memerintah khalifah khulafa ar-rasyidin. Subhanallah, 6 bulan sahaja di dalam takhta khilafah. Ketika mana dia memerintah, ketika mana beliau memerintah, suka berpakaian dengan pakaian-pakaian yang megah, pakaian-pakaian yang mahal, sehingga ditegur oleh salah seorang orang-orang yang rapat dengan Sayyidina Hasan. Ini cucunda Rasulullah, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan anak kepada Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Fatimah anak kepada Rasulullah.
Maka Sayyidina Hasan ditegur, katanya, wahai Amirul Mukminin, kerana dia adalah seorang pemimpin pada waktu itu. Dia adalah khalifah yang ke-5 selepas daripada Sayyidina Ali, tapi memegang takhta khilafah hanya 6 tahun, hanyalah 6 bulan sahaja, subhanallah, sebelum beliau meletakkan jawatan daripada jawatan khilafah, daripada jawatan khalifah khulafa ar-rasyidin. Maka ditegur, katanya, wahai Amirul Mukminin, kamu adalah contoh kepada orang-orang Islam. Kamu adalah contoh kepada orang-orang yang ingin bersifat zuhud. Kenapa kamu itu, subhanallah, pakai pakaian yang mahal-mahal dan kamu makan makanan yang mahal-mahal? Dua perkara, pakai pakaian yang mahal-mahal. Kalau di zaman sekarang mungkin pakai baju coat, baju blazer, satu set kalau tempah 8,000 contoh. Subhanallah. Ustaz pernah pergi tempah baju satu suit, suit apa namanya, blazer, daripada atas sampai bawah. Itu tempah yang paling murah, tak ada murah dulu lagi. Harganya 1,500. Subhanallah. Maksudnya kalau orang tu kerja kilang, habis 1 bulan gaji nak beli satu suit saja. Subhanallah. Maka subhanallah, itu adalah pakaian di zaman sekarang. Di zaman dahulu mungkin ada pakaian yang lain yang harganya sama seperti mana harga 1 ataupun 2 bulan gaji di zaman tersebut. Mungkin waktu tu tak gunalah ringgit, waktu tu guna dinar dengan dirham. Subhanallah. Pada zaman Rasulullah, satu set baju kalaulah berharga 1 dinar, itu sangat mahal. Sangat mahal. Yang Rasulullah SAW pernah belikan untuk isterinya sepatutnya, tapi dihadiahkan kepada gelandangan. Dibelikan kain, 2 helai kain dengan harga 2 dinar, 2 helai kain dengan harga 2 dirham. Itu untuk Rasulullah SAW pergi hantar ke tukang jahit baju untuk Rasulullah SAW pakai. 1 helai kain lagi dibeli, 1 helai kain dengan 1 dinar. Itu Rasulullah SAW belikan untuk isteri baginda Rasulullah SAW. Di tengah-tengah perjalanan, subhanallah, ada seorang gelandangan, kesejukan, tidak ada selimut. Rasulullah SAW mendapati di atas badannya tidak ada kain lebihan, hanyalah sehelai kain yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bukalah kain yang baru dibeli, dipakaikan kain yang 1 dirham, yang harga 1 dirham, dipakaikan, diselimutkan kain, didapati kain tersebut subhanallah nipis, tidak cukup untuk membalut kesejukan gelandangan tersebut. Rasulullah buka kainnya 1 dinar, diberikan, balut barulah orang tu tidak kesejukan lagi, maka dihadiahkan 1 dinar. Allahu Akbar. 1 dinar hari ini mungkin 800 ke 1,000 ringgit 1 dinar hari ini. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan, itu baju, itu kain belum jahit tau. Kain yang belum dijahit, maksudnya belum jadi baju lagi. Harganya di zaman Rasulullah 1 dinar. 1 dinar itu kalau zaman sekarang kita tukarkan 1 dinar 800 ke 1,000 ringgit, di antara itu harganya. Bayangkan kalau dah dijadikan baju. Maksudnya lebih kurang macam zaman sekarang punya baju mahal. Allahu Akbar. 2-3 ribu juga perginya. Maka subhanallah, dinasihati cucunda Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan, katanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu itu berpakaian dengan pakaian yang mahal dan kamu makan makanan yang mahal? Subhanallah. Lalu Amirul Mukminin tidak mampu untuk menjawab dengan kata-kata. Maksudnya tidak ada suatu sandaran yang boleh diutarakan untuk saudaranya yang terdekat tersebut. Diambil tangan saudaranya terdekat, subhanallah, saudara yang dekat itu diambil tangannya,
Dia pun buka baju, subhanallah, buka baju macam ni, seluk tangan saudaranya dekat dalam, belah bahagian dalam. Didapati baju ataupun pakaian bahagian dalam itu adalah pakaian daripada pakaian-pakaian yang sangat-sangat murah. Baju dalam Amirul Mukminin, pagoda dia, pagoda yang sangat-sangat murah, yang mungkin pada waktu itu tidak dipakai melainkan bagi orang-orang yang kemiskinan tegar. Sangat tegar kemiskinannya, subhanallah. Katanya, wahai saudaraku, adapun yang dalam ini, yang kau rasa di dalam ini adalah pakaian untuk diri aku berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap masa. Katanya, amma hadza fali dhalilan li rabbi. Adapun pakaian yang ini, dia adalah pakaian untuk diri aku secara individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma ra'aita hadza, adapun apa yang kamu lihat di luar ini, aku berpakaian dengan pakaian yang megah ini, katanya istighna'u 'anil nas. Istighna'u 'anil nas, dia adalah untuk menjadikan manusia itu pandang kepada aku sekaligus pandang kepada agama. Subhanallah. Jadi Sayyidina Hasan memakai baju yang mahal-mahal di luar ini, subhanallah, semata-mata untuk manusia yang pada waktu itu yang sudah pun memandang kepada keduniaan, mereka tu subhanallah memandang kepada agama lebih cantik berbanding memandang kepada yang lainnya. Bila sampai ke suatu zaman, apabila manusia memandang kepada keduniaan, maka sedikit sebanyak para pendakwah, para asatidah, para ulama kena memakai suatu material yang dipandang oleh manusia supaya kata-katanya itu subhanallah berautoriti pada manusia. Sekarang korang bila dia cakap saja subhanallah, oh ini kena dengar cakapnya, baju dia mahal, makanannya subhanallah makanan mewah. Subhanallah. Bayangkan kalau di zaman sekarang, para ulama bajunya murah, rasa-rasanya ada tak orang nak dengar cakap mereka? Subhanallah. Walaupun kita dengar pemimpin tu zuhud macam mana sekalipun, tetap juga diiring pergi ke parlimen dengan kereta yang mewah-mewah. Betul tak? Subhanallah. Itu adalah keperluan zaman. Maksud keperluan zaman tu manusia, benda yang manusia pandang. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana akan sampai suatu zaman, iaitu zaman kita sekarang, iaitu manusia tidak memandang melainkan dunia yang terkesan pada hatinya, hanya memandang kepada keduniaan semata-mata, subhanallah, walaupun memandang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak tengok, nak dengar ustaz, nak dengar ustaz yang handsome je, contoh, subhanallah. Kalau nak jemput ustaz yang lulusan universiti je. Ustaz lulusan pondok tak main, walaupun ilmunya lagi tinggi. Subhanallah, zaman sekarang. Ini adalah 3 perkara yang semua dah wujud. Tetapi yang akhir sekali ini benda yang ianya justru adalah perkara yang melibatkan di zaman kita secara khusus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Dan setiap kelompok, setiap manusia, mereka itu fanatik dengan pendapatnya sendiri. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita lihat kepada sifat tamak haloba, kalau kita lihat kepada sifat tidak melawan hawa nafsu, kita lihat kepada sifat memandang keduniaan, itu sudah pun wujud semenjak daripada zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kelompok, setiap manusia, mereka fanatik dengan pendapatnya masing-masing, maka tidak ada zamanlah yang dikatakan paling banyak kelompok, paling banyak perpecahan, paling banyak jamaah, paling banyak berkelompok-kelompok, melainkan di zaman sekarang berbanding zaman dahulu. Perkara ini adalah merujuk kepada
suatu zaman di mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun terpecah kepada banyak kelompok, banyak pemikiran. Bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, seorang lelaki yang aneh, yang pelik datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah berkenaan Islam, iman dan ihsan. Kemudiannya lelaki itu berkata, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang bila berlaku hari kiamat. Rasulullah pada mulanya menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang kamu tanya ini mengetahui apa-apa jawapan daripada pertanyaan tersebut. Maksudnya aku tak tahu. Lelaki itu bertanya lagi, akhbirni an amaratiha, beritahu aku apakah dia punya amaran-amarannya, apakah dia punya petanda-petandanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral huffatal auratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat hamba sahaya yang melahirkan anak menjadi tuan. Guru kami mentafsirkan ini adalah kerosakan pada akhlak, pada pendidikan dan pada keyakinan. Memberikan makna akan sampai suatu zaman sistem pendidikan mendidik anak-anak orang-orang Islam menjadi sombong. Astaghfirullahaladzim. Di zaman sekarang ini subhanallah terdapat sistem pendidikan yang mendidik anak-anak kita bertambah pandai. Alhamdulillah, ilmunya bertambah, tetapi dalam masa yang sama dia punya belagak dan sombongnya pun bertambah. Kalau tak percaya, tengok sajalah dalam institusi pendidikan yang ada di zaman sekarang. Yang manakah institusi pendidikan yang melahirkan alumni-alumni yang lebih tawaduk daripada berbanding sebelumnya? Ada. Kebanyakannya yang mengatakan aku, saya, subhanallah, kelompok kami, semuanya dia yang lebih baik banding yang lain. Tak pernah kita dengar institusi pendidikan yang melahirkan alumni sebelumnya sombong, bila masuk institusi tersebut keluar jadi tawaduk. Tak ada zaman sekarang. Kebanyakan subhanallah ibarat institusi pendidikan di zaman sekarang. Kita tak ada mentohmah sesiapa pun di zaman sekarang, tapi kebanyakannya dalam environment dan juga di dalam persekitaran hidup di zaman sekarang, wal'iyadzubillah, tercetak suatu generasi yang lebih sombong berbanding generasi yang sebelumnya. Keluar daripada universiti agama, minta maaf dengan bahasanya, keluar daripada institusi pengajian agama yang moden. Tetap lepas tu bila subhanallah bercakap, seenak-enaknya merendah-rendahkan para ulama terdahulu. Seenak-enaknya subhanallah mengatakan para ulama terdahulu tersilap berbanding dia. Astaghfirullahaladzim. Benda ini wujud. Benda ni ada di zaman sekarang. Bukan salah orang itu, tapi yang cetak orang itu adalah benda yang tak betul. Itu adalah simbolik kepada kata Rasulullah, ibu melahirkan anak menjadi tuan. Maksud ibu tu pendidikan, anak tu manusia. Menjadi tuan maksudnya menjadi lebih sombong, lebih bongkak, lebih takabur berbanding yang tak melalui ibu tu. Subhanallah, tak melalui pendidikan itu. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan kepadanya, wa antaral huffatal auratal alata ri'a asyah, kamu itu akan melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, miskin papakerdana, mengembala kambing, berlumba-lumba di dalam suatu pembangunan. Kata Rasulullah, yatatawaluna fil bunyan. Para ulama terdahulu menterjemahkan kepada berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi, tetapi ternyata yatatawalu itu ada banyak makna di dalam bahasa Arab.
salah satu maknanya berlumba-lumba untuk membinasakan. Ada dua istilah berlumba-lumba dalam bahasa Arab. Yang pertama, tanafasu. Tanafasu ini berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang kedua pula, tatawalu. Tatawalu ini berlumba-lumba untuk membinasakan. Kalaulah perlumbaan itu perlumbaan kerana mendapatkan hadiah, yang zahir namanya, subhanallah, tasabaku, ataupun kita sebut musabaqah. Musabaqah itu perlumbaan lah, macam lumba motor ke lumba kereta, namanya musabaqah. Tapi perlumbaan yang maknawi, perlumbaan yang kita ini secara erti sahaja perlumbaan, tak nampak pun orang itu berlumba, namanya tanafasu, dalam bentuk yang baik. Dalam Quran mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka kerana syurgalah orang-orang yang menginginkan syurga tersebut berlumba-lumba untuk mendapatkan syurga tersebut, berlumba-lumba dapatkan kebaikan. Jadi orang yang berlumba nak dapatkan syurga, tak adalah kita nampak dia tu macam berlumba kan. Tak adalah kita nampak dia tu berlumba naik motor sampai ke surau ke apa ke, tak adalah macam itu. Subhanallah. Dalam erti kata dia macam berlumba. Ada juga perlumbaan yang lain. Apa dia perlumbaan yang lain? Perlumbaan untuk membinasakan. Istilahnya dalam bahasa Arab tatawalu. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis ini yang disebutkan, yang kita sebutkan sebentar tadi, kata Rasulullah, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba dalam pembangunan. Maksudnya apa benda? Berlumba-lumba untuk hancurkan pembangunan. Subhanallah. Jadi bila kata tatawal ini dia adalah suatu perlumbaan untuk membinasakan. Apakah dia macam mana berlumba untuk membinasakan? Subhanallah. Maksudnya, kalau kamu itu membunuh seorang, aku nak bunuh 2 orang. Kalau kamu itu mengejek sekali, aku nak ejek 14 kali. Kalau kamu itu subhanallah menghina, aku nak 2 kali hina orang. Kalau kamu buat dekat aku perkara yang jahat, aku nak buat 14 kali ganda kepada kamu. Contoh. Maksudnya berlumba-lumba untuk menghancurkan. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kami mentafsirkan kalimah Rasulullah ini adalah manusia berlumba-lumba untuk membina suatu kelompok yang mengatakan aku saja betul, yang lain semuanya salah. Maksudnya sampai kerana apa? Subhanallah, bila orang itu kata kelompok ini tak betul, kelompok ini 2 kali kata tak betul orang tu. Berlumba-lumba untuk menjatuhkan satu sama yang lain. Subhanallah. Namanya tatawal ni, bukannya tasabaq, bukannya tanafus dekat sini. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam fenomena zaman yang kita lihat di zaman sekarang ini, terdapat banyak kelompok yang menyatakan kami adalah kelompok yang benar, yang lain adalah kelompok yang salah. Subhanallah. Dan umat Muhammad di zaman sekarang terpecah belah kepada banyak sangat jenis perpecahan kelompok. Ada yang perpecahannya jenis berbentuk politik, ada yang perpecahannya berbentuk jamaah, ada yang berbentuk subhanallah, ada yang berbentuk mazhab ataupun pegangan dan sebagainya. Setiap daripada mereka mengatakan aku adalah yang benar, yang lain semuanya adalah yang salah dan yang batil. Tapi itu masih lagi boleh tahan lah, orang kata masih boleh tahan lagi. Yang dah tak boleh yang tak boleh kita ini benarkan lagi, yang dah tak boleh kita ini subhanallah menangkan ataupun yang kita ini terima lagi, apabila seorang itu mengatakan kelompok kami sahaja yang masuk syurga, yang lain semuanya masuk api neraka. Ini adalah benda tuhmahan yang berat. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebutkan perkara menjadi suatu sunnah di akhir zaman. Benda ini menjadi seolah-olah suatu kebiasaan di akhir zaman.
Kalau kita ini bertemu dengan kawan-kawan kita, menyebutkan mana-mana isu ataupun mana-mana perkara-perkara yang berbangkit pada zaman sekarang ataupun pada sesuatu masa, tentang isu-isu semasa dan sebagainya, kita akan ditanyakan, kau sokong mana? Kalau kamu sokong sebelah sana, maka kamu adalah ahli neraka. Contoh. Benda ini akan terkeluar daripada lisan umat Muhammad, menyatakan bahawasanya saudara dia sesama Islam walaupun satu darah daging sekalipun, subhanallah, tergamak dia mengatakan bahawasanya orang itu masuk neraka dan sebagainya. Dan diadakanlah 1001 dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengatakan orang lain masuk neraka. Astaghfirullahalazim. Hadirin dan rahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesemua kelompok yang ianya pro ataupun kelompok yang anti, kelompok yang pro ataupun yang kontra, orang yang kanan dan orang yang kiri, semua kelompok subhanallah akan menyebutkan suatu hadis. Dan hadis ini ma'ruf di kalangan kita kesemuanya. Hadis yang dinamakan tentang 73 kelompok. Hadis ini jadi senjata kepada tiap-tiap orang mengatakan bahawasanya kelompok kami masuk syurga, yang lain semua masuk neraka. Astaghfirullahalazim. Habis tu kalau kelompok dia tu buat maksiat, masuk syurga ataupun tidak, tetap juga kata dia masuk syurga. Janji masuk kelompok kami je. Astaghfirullahalazim. Dikatakanlah setiap kelompok pun mengakulah dia ahli sunnah wal jamaah. Katanya kelompok kami adalah benar-benar ahli sunnah wal jamaah, kelompok fulan bukan ahli sunnah wal jamaah, dia terkeluar daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Maka diadakanlah suatu contoh-contoh, dalil-dalil dan sebagainya untuk menjatuhkan yang lain, untuk mengatakan yang lain itu tidak benar. Disebutkan dengan kata-kata Rasulullah SAW. Kita apabila sebut tentang hadis harus bertanggungjawab. Maksud bertanggungjawab itu, subhanallah, kita ini perlu menggunakan hadis itu dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, bukan yang apa kita maksudkan dengan nafsu kita. Astaghfirullahalazim. Kerana perkara itu sampai daripada Nabi Muhammad SAW, bukannya kata-kata kita yang kita ini pergunakan untuk orang lain. Disebutkanlah bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah." Akan terpecah umat aku kepada 73 kelompok, kata Rasulullah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Kullu ma ala ma ana alaihi wa ashabi." Setiap daripada manusia yang berada di atas landasan yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Maka para ulama menyebutkan kelompok tersebut adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka kita pun berpeganglah kepada ahli sunnah wal jamaah sampai sekarang. Tak salah, bukan kata bendanya salah. Tetapi subhanallah, perkara yang dipegang oleh manusia ini sehingga boleh mengkafirkan, sehingga boleh memusyrikkan dan mengatakan saudaranya sesama muslim walaupun telah pun mengucapkan 2 kalimah syahadah, walaupun mendirikan solat 5 waktu, walaupun sama berpuasa pada bulan Ramadan, walaupun menghadap kiblat yang sama, subhanallah, tergamaknya mereka gunakan hadis ini untuk mengatakan bahawa saudara mereka itu adalah ahli neraka. Astaghfirullahalazim. Dan tergamaknya ada yang menghalalkan darah. Maksudnya kelompok ni, mereka ni layak dibunuh. Astaghfirullahalazim. Walaupun dia tu mendirikan solat, astaghfirullahalazim. Jadi terlihat bahawasanya seolah-olah hadis ini adalah punca kepada perpecah belahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mulai hari ini mari kita perbetulkan persepsi bahawasanya Rasulullah SAW mengutarakan kata-kata ini bukan untuk memecah belahkan umat Muhammad, bukan untuk menjadikan orang-orang Islam itu subhanallah terpecah belah kepada ramai kelompok, tetapi untuk menyatupadukan kelompok umat Muhammad, orang-orang Islam daripada seluruh pelosok dunia. Subhanallah. Walaupun dalam bentuk yang disebutkan seolah-olah macam satu kelompok je yang masuk syurga. Hadis ini, wahai hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah potongan hadis yang ianya diambil untuk kepentingan. Hadisnya adalah hadis yang besar dan agak panjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan waftaraqatin nasara ala 72 firqatan wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pun terpecah kelompok orang-orang Yahudi kepada 71 kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah pun terpecah orang-orang Nasrani kepada 72 kelompok. Dan umat aku akan terpecah kepada 73 kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kami mentafsirkan, Al-Habib Dr. Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur, mentafsirkan hadis ini dengan tafsiran yang cantik, menyebutkan bahawasanya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi terpecah kepada 71 kelompok. Kerana di zaman Bani Israel, mereka telah pun terpecah kepada 70 kelompok agama-agama yang berbeza-beza. Semuanya telah pun terseleweng, semuanya telah pun tersesat menjadi agama-agama yang ianya dianuti oleh orang-orang dalam Bani Israel menjadi 70 kelompok. Maka datanglah para anbiya di dalam Bani Israel membawa agama Hanif. Maka berbondong-bondonglah manusia masuk ke dalam agama Hanif tersebut. Terbentuklah kelompok ke-71. Kelompok itu pada waktu itu dimasukkan keseluruhannya oleh Allah ke dalam syurga. Yang 70 yang lain, maksud 70 yang lain itu yang mereka bukan beragama Hanif pun, mereka adalah ahli neraka kerana mereka bukan orang-orang yang Hanif, mereka bukan Muslim. Apabila telah pun wafat Nabi di kalangan Bani Israel, wafat mereka semua subhanallah, sama ada dibunuh ataupun mereka itu wafat dalam keadaan yang tidak dibunuh, maka kekallah ajaran mereka itu kembali diselewengkan oleh pengikut-pengikut mereka. Maka 71 kelompok itu kekal diwarisi, dianuti oleh manusia selepasnya sampailah ke zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. 71 kelompok ini memecahkan umat Nabi Allah Isa alaihi salam kepada 71 kelompok yang menganuti agama-agama 71 tersebut. Maka Nabi Isa alaihi salam datangkan dengan agama Hanif pada waktu itu, agama yang benar. Maka terbentuklah kelompok yang ke-72. Maka orang Nasrani terpecah kepada 72 kelompok. Maka subhanallah, satu kelompok yang ikut Nabi Allah Isa alaihi salam semua masuk syurga. 72 kelompok yang asalnya memang bukan orang-orang yang Muslim, bukan beragama Hanif, mereka semuanya adalah ahli neraka kerana mereka asasnya memang bukan Muslim dan agama mereka telah pun terseleweng. Apabila orang-orang Nasrani menyangkakan Nabi Isa alaihi salam telah pun wafat, yang sebenarnya telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang kedua sehinggalah sekarang,
maka kekallah agama Nabi Allah Isa tersebut diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya sendiri menjadi agama Nasrani. Maka 72 aliran agama yang tak sama pembawakan nabi-nabi mereka, yang tak sama kiblat mereka, yang tak sama kitab mereka sekalipun, subhanallah, kekal dianuti dan juga diikuti oleh umat setelahnya sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terpecahlah manusia di zaman Nabi Muhammad di seluruh dunia, juga di zaman Rasulullah pada orang-orang Arab Quraisy sekalipun, subhanallah. Mereka terpecah kepada 72 kelompok agama tersebut. Masing-masing menganuti agama-agama nenek moyang mereka. Jelas kan mereka itu memang menganuti agama nenek moyang mereka, subhanallah. Tidak ada agama yang direka cipta, melainkan agama itu sebenarnya agama yang benar, tetapi diselewengkan oleh pengikutnya sendiri, subhanallah. Jumlahnya 72 di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan agama Islam. Maka berbondong-bondonglah orang manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar. Satu kelompok yang ikut umat Muhammad ini, yang ikut Nabi Muhammad dan juga para sahabat ini, keseluruhannya masuk syurga, yang lain semuanya masuk neraka. Kerana apa? Mereka memang asalnya tidak beriman, dan mereka memang asalnya bukan Islam. Memberi makna satu kelompok itu adalah orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah, dan juga kalimah syahadah mereka tidak dirosakkan dengan amalan-amalan mereka yang syirik, maupun dengan mereka punya perkataan-perkataan yang merosakkan kalimah syahadah mereka. Semua daripada orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah ini, yang masih benar kalimah syahadahnya adalah ahli syurga, walaupun mereka itu berbeza-beza pendapat dan berbeza-beza pegangan di dalam agama mereka, subhanallah. Maksudnya daripada zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, 73 itu masih wujud dan tidak bertambah dan bercambah. Maksudnya 73 tu wujud dan tidak ada agama baru pula. Pasal apa? Mana ada Nabi yang datang lagi untuk mewujudkan kelompok ke-74, 75, 76 dan sebagainya. Melainkan yang ada ataupun yang terpecah, dia adalah cambahan daripada 73 setiap satu tu, subhanallah. Mahupun ajaran-ajaran yang sesat, subhanallah. Dia adalah kelompok, subhanallah, kelompok di antara 71 ataupun 73 kelompok tersebut. Cuba kita perhati kepada ajaran sesat, dia mesti akan berat kepada mana-mana agama. Tak ada agama tu direka, subhanallah. Macam Ayah Pin ni agamanya berat kepada Hindu. Tengok agamanya berat kepada Hindu, walaupun dia reka cipta sendiri, subhanallah. Tengok kepada agama Rasul Kaha, dia rapat kepada Islam yang diselewengkan orang Islam, tapi seleweng agama, bukan agama baru, agama tiru namanya, subhanallah. Tak ada manusia seorang pun yang dia mampu untuk reka agama sendiri, melainkan dia akan ikut-ikut salah satu daripada 73 agama tu. Salah satu daripada 73 agama tu, satu sahaja yang dijamin syurga, iaitu agama Islam. Maksudnya apa benda? Yang benar-benar berpegang dengan satu kelompok ataupun satu yang satu itu, subhanallah. Kalau dia ahli maksiat, kalau dia kufur, tetap juga masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ikut walaupun dalam keadaan yang baik, walaupun dalam keadaan yang berakhlak, walaupun keadaan yang mereka tu tak pernah buat dosa dalam agama tersebut, tetap masuk neraka. Ini bezanya, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah dia yang kita lihat perpecahan?
pendapat-pendapat, perpecahan kepartian, perpecahan jamaah, perpecahan kelompok-kelompok. Umat Muhammad yang telah mengucapkan 2 kalimah syahadah sehingga sekarang ini perpecahannya bercambah dan bertambah sehingga sekarang. Apakah perpecahan yang dimaksudkan ini? Perpecahan ini namanya ikhtilaf. Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis, al-ikhtilafu ummati rahmah. Percanggahan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang disebutkan sebentar tadi di dalam hadis berkenaan dengan 73 kelompok tersebut, Rasulullah sebutkan firqatan 73 firqatan. Firqah ini dia bukannya percanggahan pendapat, tapi dia perbezaan agama terus. Bila Rasulullah mengatakan 73 firqatan, firqah ini tidak ada satu hadis pun mengatakan iftaraqa ummati rahmah. Rasulullah tak pernah pun kata iftiraq dalam umat aku itu adalah rahmat. Tak ada. Perpecahan agama dalam umat Nabi Muhammad dia bukan rahmat, tapi perpecahan pendapat dia rahmat. Subhanallah. Apakah bezanya? Lihat pada bahasa Rasulullah. Iftaraqatil yahud. Yang keduanya iftaraqatin nasara. Yang ketiganya sataftariqu hadhil ummah. Akan terpecah. Semuanya dengan perkataan iftaraqa, yaftariqu, daripada perkataan faraqa. Istilah ini subhanallah memberi makna perbezaan yang tak dapat lagi disamakan kedudukannya. Dah berbeza serba-serbi, satu benda pun tak dapat menemukan titik pertemuan. Tidak ada. Subhanallah. Maksudnya mereka punya orang yang bawa agama tu dah lain, kiblat mereka lain, kitab mereka lain, semua dah lain. Subhanallah. Tetapi yang kata Rasulullah ikhtilaf ini, ikhtalafa yakhtalifu, daripada perkataan khalafa. Dalam kurungan perkataan ini subhanallah adalah percanggahan pendapat berkenaan perkara yang serupa. Memberi makna dia tetap di dalam agama yang sama, dia tetap daripada kefahaman agama yang serupa. Allah yang disembah Allah yang sama, Rasul yang mengajak mereka Rasul yang sama, dan mereka ni subhanallah menghadap kiblat yang sama, orang-orang Islam. Tapi bercanggahan pendapat, berbeza aliran, ini namanya ikhtilaf. Ikhtilaf itu macam mana subhanallah? Ikhtilaf itu dia adalah dalam satu aliran yang serupa, perkara yang serupa, hanya berbeza perisa macam itu. Subhanallah. Tapi kalau iftiraq itu perbezaan habis langsung, tidak ada sama pun subhanallah. Ibarat berbezanya buah-buahan dengan makanan tak serupa. Subhanallah. Maksud iftiraq di sini adalah seperti mana? Kalau kita ambil ini namanya cawan. Dan ini adalah tisu. Ni iftiraq, benda tak serupa langsung. Adapun ikhtilaf, ini cawan. Kita datangkan cawan yang lain pula, cawan kaca. Dua-dua cawan tapi beza, ini cawan plastik, ini cawan kaca. Itu namanya ikhtilaf. Jenisnya sama tapi dalam aliran mazhab yang berbeza. Jadi subhanallah, hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah disebutkan bahawasanya semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu kelompok yang telah pun mengucap 2 kalimah syahadah, daripada yang mengucap 2 kalimah syahadah ini hanya satu kelompok masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, memberi makna umat Muhammad paling sedikit masuk syurga. Kalau dikatakan orang-orang Yahudi terpecah 71 kelompok, orang-orang Nasrani terpecah 72 kelompok, tiba-tiba orang Islam terpecah pada 73 kelompok, memberi makna umat Muhammad, orang-orang Islam paling banyak berpecah.
Subhanallah. Dan bagaimana pula orang yang kalau ikut calculationnya, mereka itu paling sedikit masuk syurga, dan mereka itu yang paling banyak perpecahannya. Bagaimana pula dengan seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada manusia. Allah Taala menyebutkan kamu adalah sebaik-baik umat. Maksudnya ada umat yang lain tapi dia tak terbaik. Yang dikeluarkan daripada manusia, memberi makna daripada kelompok yang ramai, satu kelompok dikeluarkan, itu yang terbaik. Tak ke begitu bentuk ayatnya? Subhanallah. Lebih kurang sama tak dengan hadis yang kita sebut sebentar tadi? Kalau subhanallah dikatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, subhanallah, satu kelompok yang terbaik ini, kata Allah Subhanahu wa taala, umat terbaik ini adalah orang-orang Islam. Yang lain semuanya adalah orang yang bukan Islam. Subhanallah. Ukhrijat linnas, dikeluarkan dari kelompok manusia. Lalu di manakah kebenaran kalaulah yang satu kelompok ni terpecah banyak kelompok, satu saja masuk syurga? Bagaimana jadi, macam mana nak jadi umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala? Maka maksud hadis tersebut, maksud hadis ini perlu diperbetulkan maksudnya, memberikan makna satu kelompok itu semua orang-orang Islam, walau apapun aliran mazhabnya, walau apapun pendapatnya, subhanallah, selagi mana mereka masih lagi di dalam naungan rahmat Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang layak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga kalau mereka itu beramal soleh. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita lihat daripada sudut bahasanya, bahasa yang dikatakan iftaraqa. Rasulullah pernah menyebutkan, bersabda di dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak akan terhalal darah orang-orang Islam melainkan dengan salah satu sebab daripada tiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zani muhsan, wan nafsu bin nafsi, wal mufariqu lil jama'ati, wal mufariqu lil jama'ah, at-tariku lid dinihi mufariqu lil jama'ah. Tiga kelompok ini yang dihalalkan darah. Siapa dia? Yang pertama, orang yang berzina dan dia telah pun berkahwin, layak dibunuh dengan rejaman sampai mati kalau sabit kesalahan. Yang kedua, nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, memberi makna kalau orang itu telah pun membunuh, maka dia layak mendapatkan hukuman bunuh, dihalalkan darahnya ketika itu kalau sabit kesalahan. Yang ketiga, kata Rasulullah, at-tariku lid-dini mufariqu lil jamaah, orang yang tinggalkan agama dan juga orang yang mufariq daripada jamaah, yang keluar daripada kelompok jamaah. Rasulullah menggunakan mufariqu, bukan mukhalifu. Mufariqu maksudnya, subhanallah, ajaran sesat, keluar daripada Islam, ajaran sesat, subhanallah, yang dah tak guna lagi dah kitab Al-Quran, dah tak guna lagi dah Nabi Muhammad, dah tak menghadap Kaabah lagi. Mufariqu lil jamaah, bukan maksud keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah pun terpecah kepada banyak kelompok. Pegangan ahli sunnah wal jamaah adalah, kalau pada akidahnya adalah akidah yang pertama Asy'ariyah, yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua pula aliran akidah yang dibawa oleh Al-Maturidi, iaitu Maturidiyah, Imam Maturidi, Abul Hasan Al-Maturidi.
Imam Maturidi subhanallah membawakan aliran akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita katakan ahli sunnah wal jamaah, dah ada dua aliran akidah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Subhanallah, bukan satu kelompok lagi dah. Subhanallah. Daripada sudut syariat pula, imam yang mu'tabarnya ada 4. Ahli sunnah wal jamaah, imam yang mu'tabarnya ada 4 dalam syariah, iaitu 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafi'i. Subhanallah. Kalau ikut daripada sudut tasawufnya pula, kita menggunakan tasawuf sufi, iaitu berpegang kepada tarikat, berpegang kepada wirid dan juga zikir. Subhanallah. Yang kebanyakannya dibawa oleh para ulama daripada tarikat, seperti mana orang yang mewujudkan ataupun mengasaskan tarikat Naqsyabandiyah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kalau kita lihat alirannya pun dah banyak. Kalau kita tengok tarikat, banyak tarikat, subhanallah. Naqsyabandi pun terpecah pada Sammani, berpecah kepada Naqsyabandi, As-Sammani, yang macam-macam, subhanallah. Sampai kan ada yang sesat pun ada, subhanallah. Astaghfirullahalazim. Tapi subhanallah, semua itu adalah percanggahan pendapat. Maksud percanggahan pendapat itu, subhanallah, terpecah mana pun dapat disatukan dengan suatu titik pertemuan, iaitu tetap lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga berpanut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi semuanya masih satu kelompok, masih satu firqah, tapi terpecah kepada banyak ikhtilaf. Masih satu firqah, tapi dalam satu firqah tu terpecah kepada banyak ikhtilaf. Dan terdapat juga cabang-cabangnya yang sesat. Maksudnya cabang yang sesat tu masih pada satu kelompok. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, yang terpecah pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang semuanya namanya ikhtilaf. Semuanya namanya ikhtilaf, subhanallah. Kalau mereka berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, mereka dilayakkan masuk ke dalam syurga. Layak masuk ke dalam syurga, subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan ramai yang bertanya, bukankah ahli sunnah wal jamaah saja ke yang betul? Kalau dia masih Islam tapi pegangannya bukan lagi ahli sunnah wal jamaah, adakah dia tak layak masuk syurga? Kalau orang hari ini mengucap dua kalimah syahadah, belum sempat mendirikan solat, belum sempat berpuasa bulan Ramadan, belum sempat menunaikan zakat, pasal apa subhanallah, mungkin tidak ada harta dan sebagainya, meninggal dunia selepas itu, tak pernah solat, tak pernah zakat, tak pernah puasa, adakah dia akan dimasukkan ke dalam syurga? Jawapannya iya. Tetapi kenapa dimasukkan ke dalam syurga? Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Macam mana? Subhanallah. Maksudnya ada juga kelompok ataupun orang yang luar sunnah wal jamaah tetap masuk syurga. Jadi macam mana ni? Subhanallah. Cuba kita lihat siapa dia ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini dia bukannya satu persatuan ataupun parti politik ataupun satu kelompok di dalam orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah. Tapi ahli sunnah wal jamaah ini adalah suatu pendirian, suatu pegangan. Dia bukan suatu kelompok, dia bukannya suatu persatuan, tapi dia suatu pegangan yang dipegang oleh mana-mana manusia dalam mana-mana kelompok. Pernah Tok Khatib baca khutbah, katanya, ya Allah, ya Tuhan kami, mantapkanlah pegangan kami pada persatuan ahli sunnah wal jamaah. Ada ke? Tak ada. Pada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maksud pegangan ahli sunnah wal jamaah itu mana-mana manusia yang Islam dalam mana-mana kelompok, mereka boleh berpegang pada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sama ada dia kata menyambut Maulidur Rasul ini sunnah, ataupun mengatakan menyambut Maulidur Rasul ini adalah bid'ah.
Pasal apa? Kedua-duanya ada dalil. Dan kedua-duanya dengan asas cintakan Rasulullah. Yang tak sambut katanya bid'ah pasal apa, bila buat bid'ah Rasulullah tak sayang. Yang sambut katanya sebab dia sayang, sebab dia sayanglah dia sambut Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya asasnya adalah sayangkan Rasulullah. Ke sebab orang yang tak sambut tu ataupun orang yang mengatakan bahawasanya Maulid itu bid'ah sebab dia bencikan Rasulullah? Rasanya tidak. Subhanallah. Dua-duanya menyatakan dia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati, disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan bahawasanya pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah, salah satu pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah adalah tidak mengkafirkan sesiapa sahaja yang mengucapkan dua kalimah syahadah. Sesiapa sahaja yang telah mengucapkan dua kalimah syahadah, tambahan lagi telah pun mendirikan solat, orang ini tidak mudah untuk dikafirkan oleh orang yang berpegang dengan penggangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah. Kebanyakan orang mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi pendirian pegangannya sudah pun menyeleweng kerana dia mengkafirkan orang Islam. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, katanya, ya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah, siapa di satu kelompok itu yang akan dimasukkan ke dalam syurga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, kullaman, setiap manusia, ala ma ana alaihi wa ashabi, yang di atas landasan ajaranku dan para sahabatku. Cuba kita ini jelas. Aku, iaitu Rasulullah, para sahabat. Hadirin, cuba kita fikir, zaman Rasulullah dan para sahabat, semua sahabat. Rasulullah tak kata sebahagian sahabat, tidak. Semua sahabat. Adakah orang lain zaman tersebut yang namanya Islam tapi lain aliran? Ada. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu zaman Rasulullah dan para sahabat keseluruhannya. Zaman tersebut ada tak orang yang bukan daripada kalangan para sahabat ini, dia juga adalah orang Islam tapi lain aliran daripada para sahabat? Ada? Tak wujud. Melainkan para sahabat sahaja yang Islam, yang lain semuanya kafir. Betul? Kerana setiap orang yang ingin ambil agama Allah Subhanahu wa taala mesti daripada Rasulullah dan para sahabat. Hadirin yang dirahmati disayangi Allah Subhanahu wa taala, bila kata Rasulullah, aku dan para sahabatku, Rasulullah tak kata sebahagian sahabatku dan para sahabat, adakah di kalangan para sahabat yang ramai itu mereka tak bercanggahan pendapat? Contohnya, kalau para sahabat terpecah kepada 4 pendapat, iaitu pendapat Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama pendapat Abu Bakar, yang kedua pendapat Sayyidina Umar, yang ketiga pendapat Sayyidina Uthman, yang keempat pendapat Sayyidina Ali. Kalau kita ikut mana-mana aliran, adakah salah satu saja masuk syurga? Tidak, subhanallah. Sayyidina Muawiyah bercanggahan pendapat dengan Sayyidina Ali sampai berperang. Adakah Sayyidina Muawiyah masuk neraka? Jawapannya tidak, dia masuk syurga kerana dia sahabat Rasulullah SAW. Memberikan makna percanggahan pendapat bukannya subhanallah dianya terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih dalam lingkungan orang-orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Mereka semua adalah orang-orang Islam. Kalau kita katakan Ahli Sunnah Jamaah saja, subhanallah, Sunnah wal Jamaah saja, sekarang ni ada ramai orang Islam, betul tak? Adakah kita punya agama, adakah semua orang Islam yang mengucapkan 2 kalimah syahadah, mereka itu subhanallah silsilah agama mereka tak sampai kepada Rasulullah dan para sahabat? Ada tak? Subhanallah, ada tak? Tak ada. Maksudnya satu kelompok itu adalah semua orang Islam, tak terkecuali. Sampaikan Rasul, para sahabat dengan para sahabat yang lain pun bercanggahan pendapat. Kalau Rasulullah mengatakan kullu man ma ana alaihi wa ashabi, setiap manusia yang berada pada landasanku dan para sahabatku. Rasulullah tak kata sebahagian para sahabatku, subhanallah.
Rasulullah dan para sahabat sudah cukup untuk menunjukkan keseluruhan orang Islam. Subhanallah. Orang yang mereka tu contohnya orang Wahabi. Contoh dia Wahabi lah. Agama dia, Islam dia bukan diambil daripada para sahabat, tetap daripada para sahabat. Subhanallah. Habis tu subhanallah bukan di atas landasan Rasulullah dan para sahabat, tetap di atas landasan Rasulullah dan para sahabat. Hanya kita dengan mereka adalah bercanggahan pada aliran sahaja. Kita tetap satu kelompok itu. Jadi orang-orang Wahabi kalau dia beramal soleh dia masuk syurga. Orang-orang hizbi, parti politik, kalau mereka beramal soleh mereka masuk syurga. Kerana apa? Mereka semuanya adalah orang-orang Islam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa disatu padukan kelompoknya, dan dijadikan kita umat Muhammad yang sentiasa berukhuwah dan berkasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, eratkanlah ukhuwah kami seperti mana eratnya ukhuwah di antara para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami umat Muhammad yang paling teguh di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya ada tersalah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, menyinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surah An-Nur ini. Akhir kalam, aqulu qawli hadha li wa lakum, wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.